Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Hari ini kita akan mempelajari unit yang kedua iaitu pengenalan kepada reka bentuk, standard kandungan 2.2 iaitu reka bentuk bertema. Standard pembelajaran yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah mengenal pasti jenis garisan dalam lakaran reka bentuk. Yang kedua, melakar pelbagai jenis garisan. Yang ketiga, menjana idea bagi menghasilkan lakaran dengan menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas. Yang keempat, melakar reka bentuk produk dan menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas secara bertema. Yang kelima, menganalisis lakaran reka bentuk produk bertema yang dihasilkan. Yang keenam, menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan. Jenis garisan dalam lakaran. Garisan ialah unsur penting untuk melakar, melukis, menggambar dan menulis. Bagi menghasilkan reka bentuk yang baik, kita perlu mengetahui beberapa jenis garisan seperti yang berikut. Yang pertama, garisan halus. Contohnya seperti garisan pada daun. Yang kedua, garisan tebal. Contohnya seperti garisan pada badan kuda belang. Yang ketiga, garisan beralun seperti contohnya garisan di padang pasir. Yang keempat, garisan putus-putus seperti contoh keadaan di jalan raya. Yang kelima, garisan zigzag seperti contohnya rak buku. Dan yang keenam, garisan berlingkar seperti contoh ubat nyamuk. Setelah mengenali garisan, kita perlu melihat fungsi garisan pada lakaran. Antara fungsi garisan adalah seperti yang berikut. Yang pertama, garisan menimbulkan rupa. Yang kedua, garisan menimbulkan bentuk yang dikehendaki. Yang ketiga, garisan menghasilkan bayang-bayang pada bentuk. Yang keempat, garisan dapat menghasilkan ton yang terang atau gelap. Yang kelima, garisan dapat menghasilkan pelbagai jenis corak. Dan yang keenam, garisan dapat mewujudkan situasi pergerakan bagi orang yang melihatnya. Mari melakarkan garisan. Lakaran dan corak boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan. Mari kita cuba melakarkan garisan di bawah. Yang pertama, garisan halus. Yang kedua, garisan beralun. Dan yang ketiga, garisan zigzag. Terdapat 6 proses penghasilan produk. Yang pertama, menjanakan idea. Yang kedua, melakarkan reka bentuk produk. Yang ketiga, menganalisa dan menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Yang keempat, membuat pengiraan kos. Yang kelima, menghasilkan produk menggunakan teknologi yang dipilih. Dan yang keenam, membuat pembentangan projek atau produk. Semasa proses penjanaan idea, beberapa idea perlu dicetuskan untuk menghasilkan produk. Idea tersebut perlu diterjemahkan dalam bentuk lakaran.
Contohnya, untuk menghasilkan sebuah kereta, idea perlu dijanakan terlebih dahulu. Cuba kamu fikir 3 idea untuk menghasilkan kereta. Apakah yang terbayang dalam fikiran kita apabila menjanakan sesuatu idea? Idea yang tercetus bolehlah dilakarkan dengan menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas. Seterusnya, melakarkan reka bentuk. Semua produk yang hendak dihasilkan mestilah melalui proses lakaran. Mari kita membuat lakaran tentang idea yang telah dibincangkan. Lakaran yang pertama, lakaran yang kedua, dan lakaran yang ketiga. Nampaknya kita hendak memilih lakaran yang ketiga. Seterusnya, menganalisa, menilai dan menambah baik lakaran. Berdasarkan lakaran yang telah dipilih, kita akan menganalisa lakaran tersebut. Tujuan analisa adalah untuk mengesan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada lakaran produk dari aspek elemen reka bentuk atau elemen pada produk. Contoh analisis lakaran adalah seperti yang berikut. Contohnya dari segi elemen rupa. Analisisnya ialah fizikal tidak menarik dan perlu dibaiki. Bentuk kereta terlalu rendah. Saiz roda, pintu dan tingkap perlu diubah sesuai. Dan ruang tingkap dan ruang pintu perlu ditambah baik. Lakaran yang telah dianalisis perlu dinilai. Penilaian dibuat adalah untuk menambah baik lakaran dengan cara mengubah, mengekalkan bahagian yang sesuai atau membuang bahagian yang tidak sesuai. Contoh menambah baik lakaran dengan cara mengubah seperti dari segi rupa, iaitu meluruskan bahagian hadapan, meninggikan dan meluruskan bahagian belakang, serta menambahkan cermin sisi. Dari segi bentuk pula, menambahkan ketinggian. Dari segi saiz, mengecilkan roda, membesarkan pintu, mengubah suai pemegang pintu dan juga mengubah suai lampu. Dari segi ruang, membesarkan ruang tingkap dan sesuaikan pintu dengan ketinggian. Inilah hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Kelihatan ketinggian kereta ini telah ditambah. Ruang tingkap dan pintu telah diubah. Garisan tepi telah dibuat sebagai elemen hiasan. Roda juga telah diubah sesuai. Teksturnya juga telah ditambah. Nampaknya kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu akan dapat yang pertama, menyenaraikan jenis garisan dalam reka bentuk. Yang kedua, menerangkan fungsi garisan dalam reka bentuk. Yang ketiga, menghasilkan lakaran reka bentuk produk dengan menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas. Yang keempat, menghuraikan lakaran produk bertema yang dihasilkan. Dan yang kelima, mencadangkan penambahbaikan pada lakaran yang dibuat. Kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen agar cikgu akan dapat menghasilkan lebih banyak lagi video PDPC pada masa yang akan datang. Sekian dahulu untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye.